Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama 15 April. Fasa ketiga PKP, penguatkuasaan lebih keras dan ketat dilaksana. Amerika Syarikat pulangkan $300 juta Amerika dana 1MDB kepada Malaysia. Juga Trump umum henti bantuan dana kepada WHO. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amerika Syarikat sudah memulangkan sejumlah $300 juta Amerika lagi dana daripada One Malaysia Development Berhad (1MDB) kepada Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan pagi ini berkata, jumlah itu adalah dana diperoleh semula hasil daripada penyitaan aset berkaitan 1MDB bawah inisiatif pemulihan aset kleptokrasi oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Katanya dengan pemulangan $300 juta Amerika itu menjadikan jumlah keseluruhan dana yang sudah dipulangkan kepada kerajaan membabitkan nilai $620 juta Amerika. Beliau berkata pada 30 Oktober 2019, penjenayah dikehendaki Malaysia Jolo mencapai penyelesaian dengan DOJ berkenaan beberapa tuntutan pelucutan hak yang difailkan oleh jabatan itu terhadap aset yang dibeli Jolo menggunakan dana 1MDB. Tan Sri Muhyiddin berkata proses untuk menjual baki aset yang disita daripada Jolo masih diteruskan atas keputusan penghakiman DOJ. Justru katanya beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Amerika terutamanya kedutaannya di Kuala Lumpur atas bantuan dan kerjasama utuh dalam melancarkan pemulangan wang berjumlah $300 juta Amerika itu. Pada masa sama, Tan Sri Muhyiddin turut berterima kasih kepada Menteri Kewangan Malaysia dan Peguam Negara atas peranan mereka dalam proses rundingan yang berkaitan. Usaha untuk mendapatkan semula aset 1MDB di seluruh dunia masih berjalan dan kerajaan akan terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat, DOJ dan agensi luar negara untuk membawa pulang lebih banyak aset 1MDB pada masa akan datang. Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat memulangkan $300 juta Amerika yang diseleweng daripada dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Hari ini yang memasuki fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyaksikan penguatkuasaannya lebih keras dan ketat akan dilaksanakan. Selaras dengan itu, bilangan anggota tentera turut ditambah bagi membantu melaksanakan arahan berkenaan. Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata, bilangan anggota turut ditambah di sekitar Masjid India Ibu Negara yang kini dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD hingga 28 April. Setakat ini lebih 7,000 anggota terbabit penguatkuasaan perintah itu di seluruh negara. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan PKPD di Masjid India dan kawasan sekitarnya dikuatkuasa mulai semalam hingga 28 April. PKPD kelima itu membabitkan Jalan Munshi Abdullah, Jalan Dang Wangi, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Tun Perak, Jalan Melaka dan Jalan Ampang. Sementara itu, sebanyak 5 lagi makmal baru akan ditambah bagi menjalankan ujian pengesanan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, penambahan itu membabitkan 5 daerah iaitu Tawau dan Sandakan di Sabah, Miri dan Bintulu di Sarawak serta di Keluang Johor. Ialah soalan menaiki kapasiti makmal kita. Memang pada permulaannya kita nak meningkatkan PCR testing kita kepada 16,500. Hari ini keupayaan kita untuk 43 makmal ialah 11,500. Tapi apa yang pasti ialah kita akan menambahkan lagi makmal, iaitu 5 makmal lagi akan dibina di Kementerian Kesihatan, iaitu di Tawau, Sandakan, Miri,
Bintulu dan juga Keluang. Jadi inilah yang kita telah rancangkan pembinaan makmal. Jadi Dengan penambahan 5 makmal baru itu menjadikan jumlah makmal secara keseluruhan di seluruh negara sebanyak 48. Jelasnya apa yang lebih penting ketika ini adalah untuk mengoptimumkan makmal sedia ada kerana reaksi rantai polimeris PCR mempunyai banyak kes belum selesai dan memerlukan sekurang-kurangnya 6 jam. Sekiranya kes bertambah, laporan diperolehi lewat antara 24 hingga 48 jam. Sementara itu, petugas kesihatan dinasihatkan untuk mengikut garis panduan KKM dan hanya memakai pakaian perlindungan peribadi PPE jika diperlukan sahaja. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ini kerana berlaku situasi terhadap petugas mengenakan pakaian perlindungan itu meskipun tidak perlu. Sendaian. Dan mengenai PPE, ya memang kita sekarang ni melihat kepada PPE bagaimana kita boleh pastikan mereka yang perlu pakai PPE, mereka mesti pakai PPE. Tetapi ada yang tak perlu pakai full PPE, mereka pakai full PPE. Jadi kita kena rationalize mengikut garis panduan yang kita ada. Jadi memang dah ada garis panduan, kita harapkan Barisan Hadapan Kesihatan dapat melihat kembali garis panduan tersebut. Kalau tidak, semua orang pakai PPE walaupun tempat yang tak perlu pakai PPE. Tambahnya, langkah itu bagi memastikan bekalan PPE tidak terjejas dan mampu bertahan. Selain itu, beliau turut menasihatkan orang ramai atau badan bukan kerajaan NGO yang ingin menyumbang PPE untuk menghubungi KKM terlebih dahulu. Ini supaya pakaian yang ingin disumbangkan mengikut garis panduan yang ditetapkan pihaknya. Dalam pada itu, Datuk Dr. Nur Hisham menjawab persoalan mengapa kadar kematian lelaki lebih tinggi daripada wanita di negara ini. Mengambil contoh, orang lelaki lebih banyak menghadiri aktiviti luar seperti perhimpunan di Sri Petaling. Soalan pertama ia mengenai kenapa lelaki lebih ramai yang meninggal berbanding dengan wanita, iaitu 75% lelaki dan wanita 25%. Ingin dimaklumkan bahawa dalam perhimpunan di Sri Petaling kebanyakan yang hadir adalah lelaki. Dan kita dapati kes kematian yang paling tinggi ialah mereka yang hadiri jemaah perhimpunan di Sri Petaling, iaitu lebih daripada 30%. Tambahnya, 50% daripada kes kematian membabitkan pesakit berusia 60 tahun ke atas, iaitu golongan berisiko tinggi. Selain itu, 85% kematian akibat COVID-19 mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi. Jabatan Penjara Malaysia mengambil langkah mengetatkan pemeriksaan kesihatan dan aktiviti pencegahan untuk mengelak penularan COVID-19 di kalangan banduan. Selain proses saringan kesihatan setiap hari, tahap kebersihan juga dipertingkatkan termasuk operasi sanitasi dan nyakuman di seluruh kawasan penjara. Operasi sanitasi dilakukan di penjara Penor Kuantan ini dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang serta Majlis Perbandaran Kuantan. Ia membabitkan semua sel dan blok yang menempatkan hampir 2,500 banduan, kawasan laluan, kantin, surau serta pejabat penjara. Program ini juga bagi memberi keyakinan kepada banduan-banduan yang berada di dalam ini bahawa mereka sentiasa diberi perlindungan dari segi kesihatan, dari segi kebersihan, dari segi untuk membendung wabak COVID-19 ni. Begitu juga dengan keluarga. Kita nak memberikan pengetahuan kepada keluarga bahawa ahli keluarga mereka yang ditahan di penjara diberi perhatian. Bagi banduan yang tidak sihat atau mempunyai sebarang gejala COVID-19 akan menjalani pemeriksaan kesihatan dan diasingkan. Setakat ini tiada banduan di penjara ini dijangkiti COVID-19.
Sementara itu, penduduk di beberapa kawasan sekitar Kariah, Taman Datuk Harun, Taman Maju Jaya dan Taman Medan di Petaling Jaya, Selangor menerima penutup hidung dan mulut secara percuma. Sumbangan diberikan oleh Ikatan Komuniti Selamat kepada setiap rumah dan ketua keluarga sebagai satu usaha pencegahan penularan wabak COVID-19. Pemberian penutup hidung dan mulut itu diagihkan pengurusinya Tan Sri Lilam Tai. Jelasnya usaha dilakukan pertubuhan itu bagi membantu penduduk yang sukar mendapatkannya di pasar raya atau kedai berhampiran. Apatah lagi penggunaannya sangat diperlukan bagi mereka yang keluar untuk urusan penting atau mendapatkan bekalan makanan. Kira-kira 14 pekerja di sebuah pusat peranginan di Pulau Tinggi perairan Mersing, Johor mula terputus bekalan makanan selepas terperangkap di pulau itu sejak 18 Mac lalu. Sejak PKP dikuatkuasakan susulan penularan wabak COVID-19, mereka bukan sahaja kehilangan pendapatan, malah makanan terpaksa dicatu demi meneruskan kelangsungan hidup. Dan lebih kebingungan lagi, semua pekerja tidak boleh ke tanah besar. Dan kami bimbang bekalan makanan kami terputus. Sehingga ke hari ini tiada lagi bantuan yang kami terima. Jarizan berkongsi situasi dihadapi mereka melalui media sosial bersama wartawan kami di Johor Bahru. Turut dirakam suasana sepi di pusat peranginan kerana ketiadaan pelancong. Lazimnya mereka menerima banyak tempahan dalam dan luar negara setiap kali musim cuti sekolah. Namun akibat penularan wabak COVID-19, semua tempahan dibatalkan menyebabkan kerugian ditanggung lebih suku juta ringgit. Penduduk di sekitar Klang menerima sayuran percuma yang diagihkan oleh Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor atau 99 Kesan bagi menampung keperluan barangan sekar itu. Agihan dilaksanakan bersama pihak Majlis Perbandaran Klang MPK sebanyak 5 tan sayuran yang diperoleh dari pengusaha sayur di Cameron Highlands. Antara jenis sayuran termasuklah salad, sawi, timun dan terung. Usaha itu juga selaras untuk membantu pengusaha sayur di Cameron Highlands yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Penasihat 99 Kesan Datuk Nur Syabuddin Monil, pihaknya tampil membantu pihak pengusaha sayuran bagi menyalurkan lambakan hasil tanaman mereka kepada orang ramai daripada terbuang begitu sahaja. Sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan beban mereka lah dengan tiada pendapatan dan ibu tunggal yang tak bekerja dan masing-masing tertekan dengan masalah COVID-19 ni. So mereka tak dapat keluar dari rumah dan kita tampillah memberi sumbangan sayur ini. Pihaknya juga bersedia jika ada pengusaha-pengusaha sayur lain yang ingin memberi lambakan sayur mereka untuk tujuan membantu golongan yang memerlukan. Pakatan pengawasan dan pemahatan di rumah ataupun self-quarantine membosankan. Banyak benda sebenarnya yang kita berlakukan di rumah. Yang penting amalkan kesihatan dan kebersihan yang optimum. Jom kita layan berita. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Taiwan buat pertama kalinya mengumumkan tiada kes baru coronavirus di negara itu. Kali terakhir negara itu mengumumkan kes jangkitan adalah pada 9 Mac iaitu 36 hari lalu. Pencapaian Taiwan mengendalikan COVID-19 mendapat pujian memandangkan negara itu terletak berhampiran dengan pusat penularan jangkitan di China. Hanya 393 kes COVID-19 disahkan dengan 6 kematian dilaporkan di pulau dengan penduduk sekitar 23 juta itu. Dari jumlah 393 kes Taiwan, 338 diimport dari luar negara, sementara 55 dikontrak secara tempatan. Susulan tindakan balas agresif yang dilakukan lebih awal, Taiwan tidak perlu melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dan membolehkannya membuka sekolah, restoran dan pejabat.
Bagaimanapun, terdapat kebimbangan kes-kes yang diimport akan membawa gelombang kedua jangkitan domestik ke negara itu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umum menghentikan bantuan dana kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sementara kajian semula dijalankan. Menurut Trump, kajian semula itu merangkumi dakwaan salah urus WHO dalam isu COVID-19 selain menyembunyikan penularan jangkitan virus berkenaan. Beliau berkata ketika Amerika Syarikat mengehadkan kemasukan pelancong dari China pada fasa awal wabak tersebut, WHO pula katanya menentang apa yang dilakukan Amerika Syarikat. Tambahnya, negara dan wilayah lain yang mematuhi panduan WHO dan membuka sempadan kepada China menyaksikan peningkatan pandemik itu di seluruh dunia. Keputusan negara besar lain untuk membenarkan perjalanan adalah antara tragedi terhebat dan peluang yang diketepikan sejak awal lagi. Korea Utara didakwa melancarkan beberapa peluru berpandu ke arah Laut Jepun semalam. Menurut Ketua Kakitangan Gabungan Korea Selatan, peluru berpandu berkenaan dilepaskan dalam jarak dekat. Pada awal Mac lalu, menerusi berita Yonhap, Kakitangan Jeneral Korea Selatan mengumumkan bahawa Korea Utara telah melancarkan 2 peluru berpandu balistik jarak pendek di kawasan Sincheon di wilayah Pyongan Utara. Peluru berpandu itu mencapai ketinggian maksimum 50 km dan sejauh kira-kira 410 km. Jarakkan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. 1 meter bukannya susah. Elakkan dari mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai ramai orang. Ini akan membantu anda untuk mencegah dari dijangkiti virus COVID-19. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Yayasan Atlet Kebangsaan Yakib mengambil inisiatif menyampaikan bantuan peralatan perubatan kepada petugas di barisan hadapan. Bernilai RM35,000 ia diserahkan sendiri pengurusi Yakib Datuk Nurul Arifin Abdul Majid kepada petugas di Hospital Selayang dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM semalam. Sumbangan ini sebagai membalas budi Hospital Selayang yang banyak membantu Yakib dalam memberi rawatan terbaik kepada bekas atlet di bawah naungan mereka. Sumbangan ini takkan berhenti di sini. Kita akan membantu memberi sumbangan itu pun daripada kerjasama dengan pihak awam dan juga GLC dan juga yayasan dan juga persatuan membantu kami. Inisiatif bantuan itu membabitkan barangan seperti alat pemantau suhu badan, peralatan pelindungan diri PPE meliputi topeng muka dan sarung tangan. Turut disumbangkan ialah tudung sarung bagi kegunaan petugas perubatan di hospital tersebut. Barangan itu diserahkan kepada Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Selayang, Dr. Muhammad Alwi yang juga ahli Lembaga Pengarah Yakib. Dapat tahu banyak keperluan buat masa ini dan ini adalah masa yang amat betul untuk kita, tepat untuk kita menerima N95 dan kita doakan agar sektor kesihatan ini dapat memberi sumbangan yang berterusan selagi ada ancaman wabak COVID-19. Bantuan tersebut merupakan antara aktiviti Sports for Community yang diusahakan Yakib sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain memberi tumpuan kepada fokus utama perkhidmatan kepada bekas atlet kebangsaan, Yakib juga tidak lupa untuk berganding bahu bersama petugas barisan hadapan bagi menentang penularan wabak COVID-19. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Terus kekal di rumah, jaga kebersihan diri dan amalkan jarak sosial selamat. Sekian rutin pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.